Selamat pagi. Tak boleh jerit kuat-kuat. Anda semua tentu pelik apa salah Zurani pagi-pagi dah buat bisnes 10 pagi dan saya bercadang untuk pergi ke pantai untuk melihat matahari terbit. Mestilah kan, dah sampai kat pulau takkanlah nak duduk tidur sampai pukul 10 pagi. Mana lagi peluang kita untuk datang melihat betapa cantiknya matahari terbit di pulau. Jadi, apa kata anda ikut saya, kita pergi ke depan pantai sana dan melihat matahari terbit di Pulau Ngalum. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu Labuan kita kemari, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Seronok sangat. Angin bertiup sungguh kuat. Cuma saya betul-betul haraplah bila matahari terbit nanti tak ada banyak awan yang menutupi matahari itu nanti. Wah, indahnya pemandangan matahari terbit di sini. Ditambah pula dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Saya rasa sangat bersemangat untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Baiklah, sebentar lagi saya akan bertolak ke Bandaraya Kota Kinabalu. Saya nak bawa anda melawat ke sebuah kampung. Kampung apa? Kenalah tunggu. Selepas 45 minit menaiki bot, sekarang saya sampai di sini di Kampung Warisan Monsopiat yang telah pun dibuka pada tahun 1996. Ia merupakan satu-satunya kampung warisan di KK ini. Jadi kita akan masuk ke dalam untuk melihat sejarahnya. Perkampungan budaya ini mengambil nama sempena seorang pahlawan kebanggaan masyarakat tempatan yang bernama Monsopiat. Sesuai dengan namanya, perkampungan budaya ini menyediakan tarikan kesenian, kebudayaan serta sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kadazan, terutamanya Monsopiat sendiri. Yang pasti, banyak perkara menarik yang akan dapat anda pelajari di sini. Khabar? Khabar baik. Saya Zura. Roy. Saya Roy. Roy boleh jadi saya punya tour guide? Boleh. Okey, sekarang kita mula ke mana dulu? Biasanya kita akan mula dekat batu dulu. Okey. So kita akan berdiri depan batu dan saya akan terangkan sedikit sejarah pasal batu dan juga pasal Monsopiat. Okey. Okey. Jom kita pergi. Jom. Tarikan pertama yang Roy tunjukkan kepada saya adalah Tugu Batu Gin Tutun yang dikatakan mempunyai legendanya tersendiri. Okey. Kenapa dia ada nama di sini? Saya akan berterangkan sejarah-sejarah yang berlaku nanti. Okey. Okey, so apa yang diorang buat dulu, diorang panggil seorang datu datang sini bantu orang kampung untuk pulihkan dan juga jaga kepala tengkorak. Menurut Roy, Gin Tutun ialah seorang datu yang pernah mengubati para penduduk ketika kampung ini diserang wabak penyakit kira-kira 300 tahun yang lalu. Selain itu, Gin Tutun juga bertanggungjawab untuk menjaga tengkorak yang terdapat di kampung ini. Dikatakan, Gin Tutun sebenarnya ialah sejenis makhluk gabungan antara manusia dan juga roh. Jika kita telah sampai ke sini, kunjungan kita takkan lengkap kalau kita tak ke rumah tengkorak. Okey, di sini adalah rumah kita panggil rumah tengkorak lah. Okey. Okey, silakan.
Azura ada nampak tengkorak? Ni. Ini Tadi kan orang tak perasan kan kalau Ya, bila kalau masuk tu memang orang tak perasan. Ya, Benda memang pertama tak yang kita perasan. nampak adalah ini. Ya. Rumah tengkorak ini dibina sebagai menghargai semangat kepahlawanan Monsopiat. Buktinya, dikatakan terdapat lebih kurang 42 ketul tengkorak yang dipenggal sendiri oleh Monsopiat 300 tahun dahulu dan semuanya tersimpan di sini. Antara bahan pameran lain yang dipamerkan di sini adalah seperti tembikar, alat muzik, senjata, peralatan dapur serta pakaian dan kelengkapan pawang bobohizan. Menurut catatan, para bobohizan tersebut sebenarnya terdiri daripada keturunan Monsopiat sendiri. Di samping melihat cara hidup masyarakat Kadazan, saya juga dapat mencuba permainan sumpit. Nampak saja macam mudah, tapi sebenarnya susah jugalah. Ha, tu nampak? Warna kuning. Selain mencuba permainan rakyat, saya turut berpeluang mempelajari teknik untuk menghidupkan api. Uniknya, api tersebut dihidupkan dengan hanya menggunakan peralatan semula jadi seperti buluh dan sabut semata-mata. Saya dimaklumkan bahawa kerja-kerja menghidupkan api ini dilakukan oleh kaum wanita. Jadi, kalau tak ada api, jawabnya tak berasaplah dapur. Okey, saya give up. Okey. Tak boleh. Bersama saya, tuan-tuan dan puan-puan adalah Lydia yang akan menunjukkan kepada saya dan juga anda cara-cara membuat hinava. Ya. Okey. Untuk menghasilkan hinava, bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti isi ikan teter, lada merah, peria, buah bambangan parut, halia, bawang merah, garam dan perahan limau nipis. Pertama, saya masukkan irisan Lada. lada. Kita ambil peria. Peria ni dia akan menghilangkan rasa hanyir. Lepas tu kita ambil separuh dia. Dia tak mau banyak. Okey. Sebab dia akan rasa kelap. Lepas tu kita gaulkan dia. Ya, gaul. Kejap lagi kita tambah lagi sesuatu. Dapatkan halia, kita hiris dia halus-halus. Bawang merah. Jangan lupa Garam. Garam paling penting. Jus limau Ya, jus limau. yang dah diperahkan. Semua ni limau nipis. Hinava sudah siap. Okey. Kita tunjukkan kepada mereka rupa hinava, makanan tradisi kaum Kadazan dusun. Menu kedua kita ialah tuhau. Kita hanya menggunakan batang bunga kantan. Kita campur dengan garam dengan cuka. Okey. Okey, terlebih dahulu saya akan kopek batang bunga kantan ni. Maknanya kita kopekkan Kopek dia dia sampai dapat ke yang- dalam yang lembut tu. Okey, kita ambil pisau. Yang lembut ni kita hanya potong dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Okey. Dia Dah punya siap. hasil asal dia berwarna putih ya, tapi kita tunggu dia 10 minit dia akan bertukar warna. so kita hanya perlu campurkan cuka. Oh, cuka. Simpan garam 1 sudu. Ya begitu saja. Okey. Ya. Tuhau sudah siap. Itu saja tuhau. Ya. Lah, senang aja. Hanya 3. Saya suka tuhau ni. Sekarang cuba hinava. Hinava pula. Memang rasa dia lain lah daripada yang tuhau tadi tu. Sebab itu kita campur cuka kan. Betul. Ini dicampur dengan limau. Limau nipis. Bawang merah tu pun bila kita makan sekali dengannya rasa manis. Bila makan ikan titir ni kan. Dengan titir ni pun manis dia keluar juga bila kita dah bercampur. Dia ada jus manis. Ya. Walaupun penat, tapi banyak perkara yang telah saya pelajari mengenai masyarakat Kadazan, terutamanya tentang pahlawan Monsopiat kebanggaan mereka. Kini tibalah masanya saya mengundurkan diri. Roy, terima kasih banyak-banyak kerana sudi membawa saya berjalan-jalan di sekitar Kampung Warisan Lydia. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Bye. Mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, why you
saksikan. Welcome to my paradise. Okey, Adrian, Jeffrey, Nita tak sabar sangat nak buat selaman seterusnya sebab cuaca sangat cantik, air pun tengok biru. Jeffrey rasa nak pergi ke mana? Ya, hari ni. Hari ni. Mana ni? Ini pergi Turtle Beach. Turtle Beach. Beach. Okey. Ya. Kami tadi Thai Center. Naik boat di sana. Kurang lebih 20 minit. Dia punya distance lah. Bahagian mana tu? Kita pergi selatan. Oh, selatan. Selatan. Ini map di sini. Biasanya kedalaman di sini berapa? Dalam sini tadi mulai dari 2 meter sampai ke 8 meter. Itu dia punya tempat lah. Jadi Turtle Patch ni diberi nama sebab ada turtle di situ. Yes, ya. Itu namakan aku yang name pun juga. Kawasan sana basically dia pasir lah. Pasir. Jadi pasir tengah-tengah tu dia ada inti, dia di ada macam batu karang, ada rock, dia cage pak. Cadang kita nak dive berapa lama? 50 minit ke atas. 50 minit ya. 1 jam ke bawah lah. Okey lah, tak apalah. Janji kita dapat tengok turtle di Mengalum ni pun dah bagus. Dah cukup, syukur Alhamdulillah. Okey, dah sedia? Yes, okay. Okey, jom. Yeah, let's go. Let's have it nice. Perjalanan dari jeti Pulau Mengalum ke Turtle Patch hanya mengambil masa lebih kurang 20 minit saja. Kawasan ini terletak di bahagian selatan Pulau Mengalum serta berhampiran dengan daratan. Okey, Turtle Patch itu dia sana punya reef. Dia banyakkan batu-batu besar, batu besar, biji-biji, dan di batu siling sana ada banyakkan tumbuhan macam soft coral lah. Itu penyu punya makanan. Jadi untuk sesuai untuk penyu yang tinggal sana. Ini disebabkan oleh terdapatnya batu karang lembut yang menjadi kegemaran penyu-penyu tersebut. Selain itu, kawasan ini juga terkenal dengan batu karang dan hidupan laut yang cantik. Ia terdiri daripada beberapa kelompok kecil koloni batu karang. Namun begitu, terdapat juga kawasan berpasir yang menjadi landscape di kawasan selaman ini. Nita dan Adrian tidak melepaskan peluang meneroka kawasan berpasir ini. Di terumbu kecil batu karang ini dipenuhi dengan karang lembut dan karang keras seperti barrel sponge dan staghorn coral. Tidak jauh di kawasan berpasir itu, terdapat sekumpulan nudibranch dari keluarga Discodorididae yang dikenali sebagai Joruna robescens. Spesies ini adalah salah satu spesies nudibranch yang bersaiz besar. Saiznya boleh mencecah ke 20 cm. Ini merupakan satu penemuan yang menarik kerana biasanya kami akan menjumpai hanya seekor atau 2 ekor sahaja nudibranch dari spesies yang sama dalam satu masa. Tapi kali ini lebih dari 4 ekor. Jika diperhatikan, nudibranch ini sedang aktif dan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Cuba lihat gills atau insangnya ini. Saiznya sangat besar. Tengok tu, ia tersangkut pada karang mati. Ini pula spesies imperial shrimp yang melekat pada badan nudibranch ini. Spesies udang ini juga boleh dijumpai menumpang pada beberapa spesies hidupan laut yang lain seperti sea cucumber. Selain itu, spesies udang ini juga boleh dijumpai di kawasan anemone dan karang keras. Badan udang ini berwarna oranye dan putih, manakala warna ungu yang terdapat pada penyepitnya merupakan kombinasi warna yang sangat menarik. Ia merupakan kegilaan jurugambar dasar laut seperti Adrian. Tak percaya, tengok Adrian tu. Udang ini bertugas sebagai pencuci dengan memakan alge dan plankton yang terdapat pada haiwan laut lain. Sebab itu juga, dia dikenali dalam keluarga cleaner shrimp. Saiznya hanya boleh mencecah 2 cm dan banyak dijumpai di perairan Indo-Pasifik. Seekor lagi spesies nudibranch yang menyambut kami di sini. Saiznya yang sangat kecil itu membuatkan ia sukar dikesan. Namun begitu, ia merupakan seekor nudibranch dewasa. Ingat ya, warna terang itu menandakan ianya bertoksik. Ini pula seekor ikan striped pufferfish yang sedang menyorok di permukaan berpasir.
Kami meninggalkan kawasan berpasir untuk menerokai kawasan terumbu batu karang pula. Kawasan terumbu ini kelihatan subur dengan kehadiran pelbagai jenis batu karang, sama ada karang lembut dan karang keras. Ia menjadi habitat untuk pelbagai spesies hidupan laut. Di atas karang keras ini terdapat seekor ikan five-stripe blenny. Ikan ini biasanya mempunyai badan yang tirus dan mata yang besar. Ia mendapat nama dari garisan-garisan yang terdapat pada badan ikan ini. Seperti ikan lain, ia mempunyai tulang belakang. Ada di antara spesies ikan ini yang lutsina. Ini pula tricolor blenny. Nampak tak warna-warna pada ikan ini? Sungguh menarik. Kombinasi warna ungu, kuning dan putih membuatkan spesies-spesies ini juga sangat menarik dijadikan subjek fotografi. Wah, ini pula ikan brushtail. Tang, ikan ini juga dikenali dengan pelbagai nama. Contohnya, ikan doktor atau ikan jurubedah. Amboi, nampaknya ikan ni buat tak tahu je dengan kita. Ini pula sekumpulan ikan striped catfish. Ia merupakan spesies ikan keli yang hidup di kawasan air masin. Mereka akan memburu moluska dan binatang bercengkerang kecil di kawasan berpasir. Ikan ini mempunyai sengatan yang berbisa. Jadi, hati-hati ya. Nita dapat saksikan pelbagai jenis batu karang yang berwarna-warni serta ikan-ikan yang terdiri daripada pelbagai spesies mendiami kawasan ini. Kami juga bertuah kerana jarak pelihatan di sini sangat baik. Ini pula sebuah koloni ikan anemone berwarna oranye yang dikenali sebagai orange anemone skunk. Ikan clownfish ini dikenali sebagai skunk kerana jalur putih yang terdapat pada bahagian atasnya. These anemone fish or the Nemo fish, they actually stay around in the sea anemone, and sea anemone actually can be toxic to or toxic or to other peoples and other marine life, but not to this Nemo and the sea anemone fish. Of course, they can stay together. What's the term they use? Symbiotic. I mean, they live in the same place. They actually grow from there. Adrian memberikan isyarat. Ada apa tu ya? Ini pula squat shrimp. Udang kecil ini biasanya terdapat di kawasan air yang cetek antara 5 hingga ke 10 meter dan ia merupakan spesies yang mudah dijumpai di kawasan Indo-Pasifik. Ia juga dikenali sebagai sexy shrimp dan mempunyai hubungan simbiotik dengan anemone. Ya, inilah saat yang paling Nita tunggu selama ini. Akhirnya dapat juga Nita tengok seekor penyu hijau. Bukannya selalu kita dapat lihat penyu. Biasanya, penyu akan berehat di kawasan yang terlindung dan berarus tenang. Contohnya di sekeliling batu karang. Ini kerana batuan karang tersebut umpama sebuah dinding semula jadi di dasar laut. Setiap penyu mempunyai kawasannya yang tersendiri. Sana susah dia untuk ini penyu sendiri, supaya sana punya tumbuhan seperti turtle punya makanan, tiap penyu punya makanan. Seperti itu macam soft coral itu, sago. Itu air sana sama itu dia punya tempat sesuai untuk turtle yang hidup lah. Penyu hijau merupakan antara spesies penyu yang terbesar. Ia adalah satu-satunya penyu jenis herbivore. Penyu hijau biasanya ditemui di kawasan perairan tropika dan subtropika. Untuk pengetahuan anda, tempat ini dinamakan oleh Jeffrey sebagai Turtle Patch adalah disebabkan oleh kewujudan penyu-penyu di sini. Kota belut destinasi yang dituju. Pernah berjalan pulau gaya sapi, mentandani mengeluh dan lusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Seperti biasa
Nita, selepas menyelam yang kita akan biasa buat adalah debrief. Bila bab debrief je, tak sabar nak list down. Tak sabar nak tulis. Sebab nampak banyak benda kan, ataupun spesies-spesies marine life yang menarik di Turtle Patch. Tadi Turtle Patch tadi kita mulakan dengan kedalaman dalam belas-belas meter juga tadi. 16 kan. 16. Kita terpergi dalam sedikit tadi kan ya. Okey, di kawasan berpasir kan. Kita pun mencari apa tadi? Di mana terumbu karang kan, Turtle Patch kan. Tapi sebelum tu kita ternampak Brown. Yeah. Lepas tu padat dengan corals kan, staghorn di celah-celahnya, lepas tu poraitis dan tak terkata. Itu bahagian koral. Adrian ada cakap yang contohnya dekat Sabah ni anemone dia lebih banyak berbanding daripada Semenanjung. Ya, spesies anemone yang dia tidak ada di Semenanjung ada di sini. Yes. Antaranya yang kita belajar skunk anemone. Skunk anemone fish, ya. Brush tail tang. Comel. Dia agak jinak juga sebab bila kita rapat pun dia tidak mempedulikan kita. Kalau kita cakap pasal turtle, mungkin ada orang tahu dan tak tahu. Sebenarnya turtle ini adalah satu spesies yang perlu dijaga. Sebab apa? Sebab populasi dia agak orang kata tidak begitu baik. Terima kasih banyak Jeffrey. Terima kasih. So boleh tak saya nak minta sign? Where the party's never ending. Setelah tamat sesi debrief, inilah pula aktiviti Nita dan Azura pada malam ini. Yeay, BBQ! Malam ni aktiviti bebas di Pulau Mengalum. Kita dah buat banyak aktiviti selam, dah pergi berjalan. Jadi malam ni kita nak jadi santai saja, duduk di depan pantai, tepi pantai dan menikmati makanan laut yang terdapat di Pulau Mengalum ini. Selalunya orang lain yang akan memasakkan hidangan barbecue untuk kami. Tapi pada malam ini kami berpeluang memasak barbecue sendiri. Jadi untuk pengetahuan anda kan, di Pulau Mengalum ni aktiviti yang paling banyak untuk dilakukan adalah di dasar laut lah. Di atas pulau ni kalau kita nak berjalan, selain daripada membaca buku, kita boleh buat snorkeling. Dan yang paling best sekali, hari ni saya pergilah sorang-sorang tengok matahari terbit kan. Memang cantik Nita. Lepas tu bila dah balik tu, saya teruskan perjalanan untuk pergi balik ke Kota Kinabalu. Naik bot keluar balik ni. Keluar balik? Sebab Azura pergi ke Monsopiat Cultural Village. Tempat tu memang best sebab saya dapat mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang cara-cara dan juga kebudayaan orang Kadazan. Nita dekat sini pula, tadi Nita turun menyelam di Turtle Patch. Bila Nita masuk je dekat Turtle Patch tu, kita nampak banyak anemone. Dalam masa yang sama dekat skunk anemone fish tu ada porcelain crab. Tapi yang paling best, apa dia? Kita nampak green turtle. Penyu. Green turtle. Bestnya. So masa turun tu macam niat, tolonglah datang jumpa Nita. Tolonglah datang jumpa Nita. Itu yang paling best. Satu kenangan yang sangat-sangat baik buat saya. Dan saya juga. Betul. Takkan dilupakan. Seperti biasalah, perjalanan kita akan diteruskan lagi sebab kita ada 13 hari kan 13 untuk hari melengkapkan perjalanan kita di sini. Dan sekiranya anda ingin mengetahui apa yang kita akan lakukan, seperti biasalah, kenalah sentiasa bersama saya Azura dan saya Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu, Labuan.